Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati seluruh barisan ahli-ahli jawatankuasa masjid, kepada pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seronok saya dengar suara pengurusi masjid slow je. Tenang ya. Ni mesti jenis tak erti marahnya tuan ni. Nah, katalah apa pun insya-Allah tak marah ni tuan ni. Saya ni harap yang nama Kazim. Kazim ni orang yang menahan marah di dalam hati. Tapi duk marah manja. Kan? Tak kena ni. Kazim ni nama dia ialah orang yang menahan marah di dalam hati. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8. Ada yang dah hafal dah? Juzuk 8 hafal? Juzuk 8? Tak hafal lagi? Ni tahfiz ke pondok ke apa? Tahfiz? Belum sampai juzuk 8 lagi? Apa dia? Munif? Mana Munif? Tak ada? Baik, juzuk yang ke-8 Allah Ta'ala sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Boleh sambung lagi? Tak apa lagi. Falanas'alan. Tayah tuan-tuan, itu musabaqah nama dia tuan-tuan. Okey. Kita ni kalau hafal Quran je, automatik bila hafal Quran je gini. Badan jadi goyang. Waktu saya belajar dulu, kalau tak goyang badan, ustaz marah. Dia tak boleh duduk tegur. Dia nak goyang tu dia nak hafal tu dia kena goyang tu. Bila tanya Pak siapa, senang masuk, senang ingat. Yang kedua, exercise supaya badan tu jalan, badan tu berolak-alik. Tapi waktu semayang jangan duk baca macam tu pula. Allahu akbar, la nas'alanna, yang tu batal semayang. Boleh faham? Jangan duk buat pula. Dia tengah sembahyang duk goyang lagu ni pula. Bila habis sembahyang orang tanya, Tok Imam awak duk goyang? Saya hafiz. Tu bukannya hafiz, tu hafiz nama dia. Sembahyang kena tegak badan elok-elok. Baik, dalam surah Al-A'raf juzuk yang ke-8 Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kita jangan duk tafsir lah. Jangan duk cari alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa, sad tu apa, kita tak tahu.
Sebab tu ada beberapa benda yang Nabi takut. Yang Nabi takut mai dekat kita ni ada beberapa benda dalam satu hadis. Nabi sebut ada 3 benda yang Nabi takut menimpa kepada kita. Yang pertamanya kata Nabi, yang aku takut harta yang melimpah ruah yang sampai pada umat aku. Ni nombor 1 ni, al-mal. Yang Nabi takut harta melimpah. Macam kita ni tuan-tuan, harta melimpah. Cuba tengoklah masjid. Melimpah harta. Dulu main masjid, kain pelikat, baju Melayu, piah. Spender pun tak pakai. Sekarang main masjid, handphone 2. Jam, cincin, CCTV, kamera, kunci kereta, kunci motor. Itu baru dalam masjid. Melimpah ruah ada harta. Belum pergi ke rumah. Pinggan saja beratus. Akorok, akopal, kelorok. Televisyen saja 3. Di dapur pun ada. Abuan mak ngah nak masak sambil tengok TV. Radio ni tu sudah habang. Itu hak dalam rumah. Cuba tengok hak dalam lemari, Pak. Tudung bawai, tudung siakap. Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Latifah. Telekung saja. Buka-buka almari, runtuh. Rupa sejadah jatuh, timpa kita. Punya banyaknya sejadah. Asal orang balik Mekah, hadiah. Asal orang balik Mekah, hadiah. Tak pakai pun, tak sembahyang. Simpan saja. Turun daripada rumah, keluar pintu, cuba tengok motor berapa. Anak sulung sebiji, anak nombor 2 sebiji. Hak ada je 4, kaki tak sampai pun ada motor. Mewah. Nombor 2 yang Nabi takut apa dia? Orang menafsirkan Al-Quran. Sedangkan dia tidak ada ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Yang mengetahui kadang-kadang ayat yang kamu tak tahu tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak tafsirkan ayat mutasyabihat. Yang tahu hanya Allah. Tapi hari ini ada manusia yang mentafsirkan ayat-ayat tu dengan beraninya. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna. Yang mengetahui benda itu hanya Allah. Contohnya apa? Alif lam mim sad. Siapa dia? Apa dia makna? Wallahu a'lam. Yang mengetahuinya hanya Allah. Tapi hari ini ada orang yang memberi tafsiran. Alif tu Allah, lam tu Muhammad. Macam-macam. Kau suka dia lah dia nak bubuh apa pun. Sebab itu orang tanya kepada Sayyidina Ali. Orang tanya pada Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, apakah makna Yasin? Apa makna Alif Lam Mim? Sayyidina Ali menjawab, yang mengetahuinya hanya Allah. Maka janganlah kamu duk bertelagah. Apa makna Yasin, apa makna Alif Lam Mim, apa makna Alif Lam Ra, dan sebagainya. Yang kamu kena kajinya ialah selepas Yasin itu. Selepas Alif Lam Mim itu. Apakah selepas Alif Lam Mim? Alif Lam Mim Sad. Apa dia? Selepas Yasin, apa dia? Yang tu yang kena kaji. Yasin. Sambung. Tak hafal ke? Tak apa. Wal Qur'anil Hakim. Selepas Yasin apa dia? Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Selepas dia apa? Al-kitab. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaik. Kitab.
Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran. Kata Sayyidina Ali selepas alif lam mim, selepas alif lam mim sad, selepas alif lam mim ra, perkataan yang terbit selepas dia ialah wal Quran. Kalau bukan Quran, al-kitab. Faham? Makna kata Sayyidina Ali, janganlah kau orang sibuk duk berkaji apa makna alif lam mim, apa makna alif lam ra, serahkan balik maknanya pada Allah. Tapi yang kamu kena tadabbur, yang kamu kena kaji ialah ayat nombor 2. Ayat nombor 2 tu ialah Al-Quran. Kalau tak Al-Quran, Allah gunakan perkataan kitab. Kaji yang tu lah. Orang kita suka kaji. Nun tu apa? Dia kata nun jauh. Nun jauh. Kalau tak dia jauh tak ni. Jadi tu usah duk kaji lah. Yang tu biarlah serahlah pada Allah. Kita ni lemah. Kalau Allah bagi tahu kita tahu. Kalau Allah tak habaq kita bodoh. Hak pandai ni pun duk bodoh. Allah bagi tahu. Kalau kata pun nak main dengan ceramah kat. Allah bagi tahu pada kita, kita tahu. Kalau Allah tak bagi tahu, kita jadi bodoh. Sebab tu Allah tak kata manusia, Allah Taala kata manusia ni bodoh. Jahula kata Allah. Kalau Allah bagi tahu baru tahu. Kalau Allah tak habaq duk lagu tu. Baik, zaluman jahula kata Allah. Manusia ni dua sifat dia. Satu zalim, satu lagi bodoh, jahil. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kepada kita alif lam mim sad. Jadi bila orang tanya wallahu alam. Walaupun ada ulama-ulama tafsir yang memberikan maknanya pada huruf-huruf tadi, ada sesuai dengan kealiman mereka. Seperti perkataan Yasin. Ada ulama mengatakan ya tu wahai. Sin manusia. Wahai manusia. Yasin, wahai manusia. Tapi ada ulama kata Yasin maksudnya bukan wahai manusia. Yasin maksudnya apa? Wahai Muhammad. Yasin, wahai Muhammad. Maknanya nama Nabi Muhammad. Namanya ialah Yasin. Wal Quranil Hakim, demi ni Al-Quran yang bijaksana. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah di antara rasul yang diutuskan. Sebab itu ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa Yasin itu adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad ni tuan-tuan ada 201 nama. 200 nama lebih nama ni. Orang yang baik ialah orang yang mempunyai nama yang banyak, kata orang Arab. Semakin baik dia, semakin banyak nama dia. Nabi Muhammad ada 200 nama. Maknanya Nabi Muhammad tu waktu di zaman yang belum Islam sampai pun orang dah iktiraf dia adalah orang yang baik. Nama dia Ahmad. Nama dia Muhammad. Ahmad sekali dalam Quran disebut, Muhammad 4 kali disebut dalam Quran. Nama Muhammad orang tak pernah letak sebelum dia. Bayangkan satu negeri, tak ada siapa yang teringat bahawa nama anak Muhammad. Lepas Nabi Muhammad lahir, baru ada nama Muhammad. Allah simpan nama tu untuk Nabi kita. Tengok dalam kampung kita ni, pematang kerak telunjuk ni. Saya dulu duduk pergi Kulim lepas dulu kat sini, permatang kerak telunjuk. Oi. Takut. Tak sangka hari ni boleh main masjid tuan-tuan. Alhamdulillah. Padahal duk lalu Semedang. Duk lalu tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan main jemput saya. Alhamdulillah tuan-tuan datang. Bukan setakat tuan-tuan datang, Kekatu pun datang tuan-tuan. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah.
Tuan-tuan, bila kita sebut nama tu, dalam kampung permatang kita ni, upah ramai nama yang sama. Ni hak dalam masjid kita ni, upah ramai nama hak sama. Zul Kifli, Zul Afnan, Muhammad, Ibrahim. Semuanya ada nama. Tapi bayangkan satu negeri di Mekah tak ada orang pun nama Muhammad. Allah simpan, Allah jaga nama tu. Tak ada orang pun nama. Tak ada teringat mak, tak teringat pak, tak teringat. Inilah mulianya Nabi kita. Nama saja pun tuan-tuan dah menunjukkan kemuliaan. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut Yasin itu nama Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Abbas. Maka diletakkanlah nama Yasin, nama Nabi Muhammad. Toha, nama Nabi Muhammad. Al-Aqib, nama Nabi Muhammad. Al-Ashir, nama Nabi Muhammad. Kemudian Mudathir, nama Nabi Muhammad. Muzammil, nama Nabi Muhammad. Muqaffi, nama Nabi Muhammad. Opah-opah yang mana yang nak dapat anak tu, buh nama anak Muqaffi. Opah, ialah sekarang opah muda, 45 jadi opah dah. Anak mengandung, tok mengandung, elok. Buh nama anak Muqaffi. Nama Muqaffi ni nama Rasulullah. Apa makna Muqaffi? Orang yang paling banyak diikuti. Orang yang paling banyak diikuti. Itulah nama dia Muqaffi. Mai pada kita pula tak mau tak sebab dia panggil anak mak ngah kopi tak mau. Kau suka mak ngah. Okey. Baik. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika. Ini sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Unzila ilaika. Diturunkan kepada kamu. Perkataan diturunkan ini menandakan bahawa perkara yang diturunkan itu adalah perkara besar, perkara mulia, perkara hebat. Dua, diturunkan maknanya daripada atas mai ke bawah. Itu makna turun. Ada banyak perkataan turun di dalam Quran. Nazala ni tuan-tuan, banyak guna. Yang zilu ni. Pertama, digunakan perkataan untuk hujan. Minas sama'i ma'a, diturunkan daripada langit air hujan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran hujan. Berapa kali ayat dalam Quran cerita tentang hujan. Al-Baqarah ada sebut, Ar-Ra'du ada sebut tentang hujan yang bila Allah Ta'ala turunkan dia merupakan satu rahmat daripada Allah pada kita. Tapi sayang hari ni orang takut hujan. Mai hujan demam lagi. Masuk. Berapa ramai hak tak main hujan demam? Ni adalah masjid. Tak main hujan pun demam tak? Marah siapa pula? Main hujan aku dalam rumah je. Sepa demam. Tak keluar pergi mana. Pasal hang tak keluar demam tu. Kalau salah tak keluar pula tak? Hujan tu rahmat. Allah Ta'ala kata hujan tu yuzhibus syaitan. Menghilangkan gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah kata kebaikan hujan itu mengukuhkan hati kamu, menguatkan hati kamu dan mengukuhkan kedudukan kamu. Mana yang sakit urat, mana yang sakit saraf, mana hak stroke, air hujan lah ubat. Tapi sayang hari ni orang buat cerita mandi air hujan asid. Siapa mandi air hujan relai kulit. Pakat tak mandi hujan. Pasal dah dilatih, hujan tu tak elok. Sedangkan Allah menggunakan perkataan turun kepada hujan. Maknanya hujan tu hebat, turun daripada atas ke bawah. Yang kedua, Allah Ta'ala gunakan perkataan turun kepada besi.
Diturunkan besi. Saya bukannya apa tuan-tuan, takut nak menyandak kursi ni, nampak duk cengik belakang ni. Buatnya terlentang pula, tuan-tuan buat live satu dunia nampak Ustaz Kazim terlentang. Allahu akbar, mana dia PA saya? Oh, PA saya. Mai tukar kursi Ustaz kan. Duk lagu ni ni kalau tengok bola cantik tuan. Nampak dah. Cristiano Ronaldo main ono ni. Nah. Saya bagi 400 pada tuan-tuan beli kursi baru. Mana pihak masjid mana? Tok Imam mana? Nanti ambil duit Tok Imam beli kursi baru nak. Yang ni pergi tak dalam store. Siang kat ustaz mengajak lagu tu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati ni. Oi Cik Baharudin oi. Mana dia tahu? Oi. Orang kampung panggil macam tu. Oh, balik laki dia. Apa? Rupa panggil laki. Baik, minta Cik Baharudin tukar kursi plastik ke ramai tak? Ni bukan Baharudin. Bukan dia tu. Ni Salahuddin. Baik. Tukar kursi lain bang. Mencari kursi lain. Kursi plastik pun tak apa. Pergi mana orang tua ni? Cuma kacau kutiau apa? Allah turunkan yang keduanya ialah besi. Al-hadid. Apa makna besi? Al-hadid. Dan Allah Ta'ala kata besi itu diturunkan. Maknanya besi itu bukan asal-asal duduk dalam tanah. Besi itu daripada atas turun ke bawah. Buka dalam Quran surah Al-Hadid. Sebab itu tuan-tuan takkan dapat mencari. Sedih. Abang apa tu? Dah malam. Baik, mai. Masih. Tahulah tu. Saya dengan ini menjatuhkan. Macam hakim duduk atas kursi ni, tuan. Sedap pula kursi ni, tuan. Lupa tang mana sebut ni, tuan. Tang Al-Hadid, besi. Besi ni datang daripada langit. Sebab tu diturunkan daripada atas ke bawah. Dia bukan macam biji timah. Dia bukannya macam emas perak ni. Yang memang benda tu dah ada, siap-siap dah dalam tanah ni. Tapi besi ni satu logam yang Allah turunkan daripada angkasa untuk kita. Sampai ada satu surah, nama dia surah besi. Kalaulah nama surah tu diletakkan nama dia, maknanya benda tu benda hebat. Besi tu dijadikan nama surah, maknanya besi tu hebat. Lembu betina tu dinamakan sebagai nama surah, maknanya lembu tu hebat. Kalau tak Allah tak letak nama surah, banyak benda lain Allah boleh letak. Rimau hebat tak? Kalau rimau tu hebat, Allah pun namalah nama surah, nama Al-Asad, nama singa tak ada. Tapi lembu ada. Tuan-tuan bela singa kan dapat dah. Hang bela apa ekor mak singa? Ada anak ekor. 2 bulan lepas tu kita cari dia. Tak ada tinggal singa, dia tak ada. Singa buat kenduri tuan-tuan. Tapi kalau kita bela lembu, hang ada berapa ekor? 6 ekor. Aku cadang nak pergi umrah, jual seekor lepas. Pergi umrah. Tinggal 5 hari, hang ada berapa ekor? 5 hari. Jual seekor dapat motor, buat 3 suku. Boleh pergi kerja. Ada seekor lagi, ada 4 ekor lagi, hang nak buat apa? Aku cadang nak menikah. Jual seekor, satu kampung boleh makan. Hang buat kenduri apa? Melih lembu. Berapa? Seekor. Satu kampung kenduri. Cuba bela rimau. Hang sebelah apa? Rimau seekor. Agak-agak siapa nak makan? Tobatlah orang tak makan. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan nama surah. Tang situ pun kita tahu dah. Adik-adik besok habis hafal Quran jadi tokek besi. Jadi tokek besi, kaya.
Masjid ni kalau tak ada besi tak naik tiang ni. Bangunan paling tinggi dalam dunia kalau tak ada besi tak siap bangunan tu. Dan besi pula ada banyak jenis. Ada besi yang berat, nama dia keluli. Ada besi yang ringan, nama dia bodi kapal terbang. Bodi kapal terbang tu besi, tapi besi jenis ringan, boleh terbang. Adik jadilah tokek besi. Yang sekarang ni orang nak jadi tokek besi, orang kafir. Kita pula bila sebut jadi tokek besi, yang main mina anak hang mari siapa dia? Anak Haji Zon. Kerja apa? Tahu kata kilang besi apa, tokek besi apa. Loh, tak mau apa besi buruk. Dia tak tahu besi buruk dah paling kaya di Ipoh. Nak kepala lori ada, kepala bas pun ada, nak kepala kereta pun ada, nak pungkok kereta pun ada. Tokek besi buruk di Ipoh, kaya raya tuan-tuan. Jadi jangan kita kata orang hak besi buruk ni leceh. Adik-adik besok habis sekolah, bela lembu. Bela lembu susu. Bela lembu. Dia makin lama makin naik harga, bukan makin turun. Naik. Kawan saya buat korban 2 tahun lepas, 24 juta dia buat korban. 24 juta ringgit, bukan ekor, 24 juta. Adik-adik kalau jual korban, buat korban 24 juta, tak usah kerja apa, duduk masjid tidur. Dalam bank 24 juta, nak kerja apa? Lembu saja. Tapi kita hari ni duduk kerja makan gaji, duduk hambat kerja makan gaji. Cuba tengok cukup bulan pergi cocok kat dinding, cukup bulan pergi cocok dinding, cuba tarik tengok slip dia tinggal RM4, RM4 suku. Tunggu gaji cukup bulan baru ada. Bela lembu, hebat. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, kitabun, inilah sebuah kitab, unzila ilaika, yang diturunkan pada engkau. Tadi saya sebut hujan, saya sebut besi, saya sebut yang ketiga apa dia? Al-Quran diturunkan. Maknanya Al-Quran tu hebat. Perkataan yang diturunkan, yang digunakan oleh Allah lagi ialah sakinah. Diturunkan ketenangan. Maknanya ketenangan ni hebat. Orang yang tak tenang, dia boleh jadi stres. Orang yang tak tenang, tangan dia boleh jadi ketak. Orang yang tak tenang, dia boleh jadi GERD. Orang yang tak tenang, dia boleh jadi kencing manis. Orang yang tak tenang, dia boleh jadi anxiety. Banyak orang ada penyakit kencing manis. Orang putih panggil diabetes. Pasal apa? Kalau tak kontrol, dia akan makan betis. Tu nama dia diabetes. Mati betis. Tak kontrol lagi, dia naik paha. Potong tanpa paha, die paha. Paha pun tak kontrol kat kencing manis, die. Tak pernah faham, tak faham sudah. Banyak orang makan ubat kencing manis, tapi tak turun-turun. Pantang, tak turun-turun. Pasal apa? Hang tak cukup tidur. Tak cukup tidur pun mempengaruhi naiknya bacaan gula. Pasal apa tak cukup tidur? Tak boleh tidur. Pasal apa hang tak boleh tidur? Anxiety, stres, tak tenang. Maka cari ketenangan. Orang yang cari ketenangan, insya-Allah penyakit dia hilang. Penyakit yang sekarang ni berat ni tuan-tuan ialah penyakit anxiety. Dia boleh bunuh diri. Dia boleh jadi kemurungan. Dia boleh jadi bisikan dalam hati. Duk dengar main dalam hati. Dia kata ambil pisau, bunuh orang. Ambil pisau, tikam mak hang. Ambil bunuh. Dia ambil pisau, dia bunuh pak dah. Bila tanya awak hang bunuh, ada satu suruh saya bunuh bapak saya. Ni nama dia apa? Halusinasi. Dia duk dengar. Pasal dia tak ada ketenangan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ketenangan ni aku bagi. Cari ketenangan tu. Di mana boleh dapat ketenangan? Ketenangan boleh dapat bila kita tak buat maksiat.
ketenangan kita boleh dapat bila kita ni buat ibadat. Tuan-tuan cuba tengok duduk dalam masjid ni, tenang. Lapang duduk dalam masjid. Tambah dapat tiang pula, Allah lapang. Allah lapang lah. Tak tahu nak abang lah. Kena 15 minit pula, aircon atas kepala. Lena lah. Tenang lah ustaz. Memanglah tenang. Orang yang buat ibadat ni dia tenang. Cuba tengok orang yang buat maksiat. Cukup bulan, pergi ke Siam, golok. Pergi cari golok, duk asah golok sana. Padahal batu asah ada di rumah. Dah pergi cari asah golok di golok. Tu jenis tu pula. Hak isap dadah ni. Bertukar jarum isap dadah. Mai berita. Dia pun tengok TV. Berita. Kementerian Kesihatan melaporkan peningkatan kes HIV AIDS di dalam negara kita pada 6 bulan pertama pada tahun ini. Ketua Pengarah Kesihatan berkata bahawa peningkatan HIV AIDS ini berpunca daripada hubungan seks secara rambang dan penagihan dadah, yakni bertukar jarum suntikan. Kalau kita tak buat benda tu, kita rasa apa? Kalau kita ni jenis baik, tak golok, tak apa semua ni, tambah tak nikah lagi. Itu ya. Tapi kalau kita pi golok, duk asah golok di sana, sudah. Minggu lepas aku pi, sudah. Kalau kita yang isap dadah, Allah, aku tiap-tiap hari tukar kongsi jarum dadah. Kena AIDS kat aku apa? Maknanya orang yang tak tenang ni sebab dia buat jahat. Sebab tu kalau dia buat baik, insya-Allah dia tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dia boleh masuk dalam baju saya. Sudah tuan-tuan. Kalkatu ni. Mai balik peipuh ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala kata, inilah sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau. Maknanya apa? Tak ada siapa boleh challenge. Tak ada siapa boleh challenge. Sebab tu tuan-tuan, tak ada siapa boleh challenge binatang yang nama dia lembu. Nak cari daging paling bagus, batang pinang. Batang pinang dengan satu lagi apa? Dia ada dua. Tak, batang pinang, satu lagi remote teriak. Tuan-tuan. Ni hak cerita depa tak puasa. Duk makan apa nama? Mi tepi sungai ni. Selalu aku makan mi kari penuh dengan tekuk. Yang ni kali ni penuh dengan daging. Hang beli kedai mana? Ia kata, kongsi dengan masyarakat. Hang beli kedai mana? Penuh dengan daging. Mai kawan ni. Ni daging ni ada dua aja. Batang pinang dengan remote teriak. Remote teriak. Nampak ni. Hang beli kedai mana? Abang, kedai mana? Mi kari Ahok, kata dia. Sudah tuan-tuan. Kedai Ahok. Hak ini daging gepak ni tuan-tuan. Muntah gula balik ni. Tak puasa tapi bak makan cari hak halal kau. Nampak tak? Babi belasah tak mau dah. Walaupun tak puasa, babi haram. Habis tu hang tak puasa tu. Ni cerita 18 puasa, 16 puasa tuan-tuan ni. Allah Ta'ala bagi binatang ni, lembu ni, daging dia boleh tahan bertahun. Bertahun. Gila ustaz ni. Bila masa bertahun? Bulan betik air. Bola hak bahagian beku. Macam batu keras. Makcik Leha pula pergi rencik elok-elok buat serunding. Rencik elok-elok goreng 8 jam sama naik berterbang pergi Mekah 8 jam ngongang. Bola botol Nescafe tu bertahun anak boleh makan dekat Australia. Anak pergi kursus dekat Jepun bawa serunding daging bertahun. Belum masuk lagi ubat yang datang daripada lembu. Belum datang lagi kulit yang datang daripada lembu. Belum datang lagi susu yang datang daripada lembu, adik-adik.
perniagaan susu lembu dalam setahun menghasilkan pendapatan $1 triliun Amerika. Tapi sayang, orang Melayu dah dibubuh satu pemahaman, bodoh macam lembu. Siapa bela lembu, bodoh. Pakat tak bela. Lepas ni adik-adik bela. Mereka kata, Ustaz, kalau bela lembu tak glamour. Pasal apa? Tak boleh pakai tie. Kita nak pakai coat masuk office. Apa salahnya bela lembu pakai coat? Pakai tie. Mana Ahmad? Lada lembu tak? Apa masalah? Ni kitab Al-Quran ni paling hebat, tak ada siapa boleh challenge. Besi tu paling hebat, tak ada siapa boleh challenge. Tuan-tuan kata biji timah hebat, buat tiang daripada biji timah, tak kuat. Tuan-tuan kata emas tu mahal, buat tiang ni daripada emas, runtuh, dia bukan kuat. Besi ni tuan-tuan tak repuk duduk dalam tiang. Dia boleh buat bangunan paling tinggi dalam dunia, 824 meter tinggi dah. Naik besi panjang-panjang boleh duduk, subhanallah. Begitulah bila Allah Ta'ala kata, aku turunkan Quran pada kamu. Fala yakun fi sadrika haraj. Maka janganlah jadi dalam hati-hati kamu haraj. Sesak nafas. Bila dengar ayat Quran, sesak nafas. Bila dengar ayat Quran, tak cukup nafas. Adik-adik, nanti kalau rajin, naik gunung. Makin tinggi gunung tu kita daki, lama-lama kita akan sampai kepada oksigen yang makin nipis. Bila oksigen makin nipis, dia tak cukup nafas. Itu nama dia apa? Haraj. Orang kita panggil apa? Lemah. Tak ada udara. Adik-adik naik kapal terbang, ada udara dalam kapal terbang tu. Kan bila kita nak terbang, pramugari dia ajak kita. Apabila berlaku tekanan udara di dalam kapal terbang, pastikan anda, nampak tak? Sila pakai pada diri anda dahulu sebelum pakai kepada orang lain. Nampak? Tabung oksigen akan berfungsi walaupun dia tidak berbunyi. Tak sini. Pak siapa kena ada oksigen? Sebab lemah. Bila tak ada oksigen tu, lemah. Tak cukup. Kata Allah, bila kamu dengar Quran, bila kamu baca Quran, bila kamu dengar hukum daripada Quran, jangan sesak nafas, jangan lemah, jangan haraj, jangan benci. Sebab ada orang yang kata, bila kita baca dekat dia Al-Quran, dia jadi sesak nafas. Ni maknanya tutup aurat ni wajib. Dalam Quran kata wajib. Dia jadi lemah. Lemah gua. Nampak tak? Nampak? Maknanya dalam Quran membenarkan orang laki-laki menikah lebih daripada seorang. Lemah. Sudah. Dia jadi haraj. Kita ni kalau benda tu seronok pada kita, kita seronok. Tapi mai hukum, satu-satu hukum yang kita rasa, kita tak mau. Ni penyakit kita ni. Macam abang-abang ni. Abang-abang ni bila cerita menikah dua, seronok lah. Tegak kepala. Hak Joh main dekat pasal apa? Pasal cerita bab menikah dua. Cuba cerita dekat anak dia perempuan, laki orang main minang anak dia. Ayah, hari depa Bali ni, kawan cik nak main minang cik. Awak main raya Hindu. Dia kata, hak tu hari cuti Pak, hari Ahad dia kerja. Hari Senayan cuti. Pak terima. Kerja lah. Cikgu. Sekolah lah. Ni sekolah belah ni. Nama apa? Cikgu Fazli. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tak. Cikgu yang paling sekarang terkenal Cikgu Fazli. Dulu Cikgu Syari. Tapi Pak, dia laki orang.
Dah laki orang yang kata nak menikah dengan hang siapa? Tapi Pak, Islam membenarkan laki-laki berpoligami. Tak ada pasal ya, hang nampak tu golok tu. Dia mai aku tikam dia tau. Oi, cuba cerita dia nak menikah dua, dia terima. Anak dia nak jadi isteri nombor 2, dia tak mau terima. Maknanya belum sampai lagi ni. Serupalah akak-akak di belakang tu. Telekung ni mai masjid ni, ya Allah. Cuba tengok akak-akak ni telekung. Stokin 2. Seluar panjang 1, seluar kecil 1. Baju dalam 1. T-shirt 1, kain telekung 1. Baju telekung 1. Lah tambah lagi pula face mask 1. 8 lai pada satu perempuan nak semayang. 8 lai Pak Ngah. Mak Ngah bukan kata 8 lai minta kalau Tuhan kata 10 lai pun Mak Ngah pakai. Hangat pun Mak Ngah pakai, ni perintah Allah Ustaz oi. Dia terima sungguh. Mai kata dia lehau abang Cadak nak menikah lain. Apa? Abang nampak golok tu, lagi rodok lagi kot. Oh, sudah kan. Itulah kali terakhir laki dia main masjid. Tak main dah lepas tu. Dia tengah duk tidur tu, lah isteri dia pergi ambil pisau, pergi potong. Habis tuan-tuan. Licin tak ada apa lah. Senang dia kata, siapa pun tak dapat. Merap dia bagi. Mau lompat tak tahu nak habang lah. Pergi hantar hospital lah. Hantar hospital Kulim. Doktor kata cari balik benda tu kok boleh sambung. Satu kampung cari dengan torchlight tak jumpa. Tu imam duk carilah. Tak ada lah dia ni hang punya ni. Tak ada harapan dia oi. Ganas sungguh tuan. Allah Ta'ala kata apa? Jangan haraj bila dengar Quran. Fala yakun fi sadrika harajum mimma. Jangan, litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Inilah kitab peringatan yang datang kebaikan pada kamu sebagai satu peringatan dan menjadi peringatan bagi orang yang beriman. Menjadi peringatan bagi orang beriman. Kita ni bukan tahu apa. Tuan-tuan katalah tuan-tuan pandai, tapi kita tak tahu apa. Allah yang ajak kita. Dan Allah ajak melalui Quran. Apa yang kita buat sekarang ni tuan-tuan, Quran ajak pada kita. Supaya jalan jadi betul. Maka kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Maka ikutlah kamu apa-apa yang Allah telah turunkan kepada kamu. Jangan kamu ikut yang lain daripada itu. Qalilam ma tazakkarun. Tapi sayang, sedikit sangat yang mengambil peringatan. Sedikit sangat yang mengambil peringatan daripada benda ini. Allah kata, ikutlah yang diturunkan oleh Allah pada kamu. Jangan ikut yang lain. Tapi sedikit yang mengambil peringatan ini. Maknanya, ramai yang bantah Allah. Ramai yang bantah ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit. Lepas ni tuan-tuan berdoa, ya Allah, jadikanlah aku daripada kumpulan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kumpulan yang sedikit. Sedikit apa pula Ustaz? Kita nak banyak lah boleh menang. Majoriti banyak lah bagus. Ni tak lama ni, marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Sampai boleh hafal lagu tu tuan-tuan. Dalam Quran kata, yang sedikit yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Dalam Quran sebut, qalilam ma tazakkarun. Sedikit sangat yang ingat kepada Allah. Sedikit sangat yang bersyukur. Sedikit sangat yang beriman. Sebab tu saya katakan tadi,
Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Sedikit sangat yang semayang subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Sedikit sangat yang suka dengan ilmu agama. Mudah-mudahan kita masuk yang sedikit. Sedikit sangat tuan-tuan yang yakin pada Allah. Kita masuklah dalam yang sedikit. Sedikit sangat yang nak kepada hukum Allah. Sedikit sangat yang nak pada hudud. Ikutlah yang sedikit. Yang banyaknya yang bantah, aku tak mau ambil yang bantah. Kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sangat yang ingat pada Allah, sedikit sangat yang mengingati ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sedikit itu. Subhanallah. Baik, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, ikutlah apa yang Allah turunkan kepada kamu. Apa yang Allah turunkan pada kita? Pertama, Al-Quran. Ikutlah Al-Quran. Dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah dua benda ni. Kata Allah, sedikit sangat yang nak ikut dua benda ni. Pertama yang kita nak ikut ialah Al-Quran. Yang kedua yang kita nak ikut ialah Nabi Muhammad. Dirangkumkan dua perkara ini dalam apa? Dalam satu perkataan, nama dia Islam. Ikutlah Islam. Nescaya kamu selamat. Soalan dia tuan-tuan yang saya hormati. Apa makna Islam? Apa makna Islam? Baik. Islam maknanya sejahtera. Islam maknanya selamat. Siapa yang masuk Islam, selamat. Siapa yang masuk Islam, ikut Islam, sejahtera. Satu, dua, tiga. Apa makna Islam? Islam maknanya menyerah diri kepada Allah. Ulang balik. Apa makna Islam? Engkau menyerah diri kepada Allah tanpa mempersoalkan apa-apa pun. Aku ikut saja apa yang Allah cakap. Itu nama dia Islam. Sebab tu as-salatu imaduddin, sembahyang tu tiang agama. Perkataan, perbuatan yang mula-mula kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tangan macam mana? Allahu Akbar. Dua-dua belah. Allah. Kalau tuan-tuan tengok tangan ni, apa makna? Tuan-tuan tengok tangan ni, makna dia surrender. Angkat tangan. Jangan bergerak. Nampak? Jangan bergerak. Nampak? Maknanya apa? Surrender. Ada tak bila gerak khas kata, jangan bergerak? Sebab tu bila kita semayang, jangan buat lagu tu. Salli fardal aisyai. Allah. Ada tuan-tuan, polis kata jangan bergerak. Kena tembak mampu. Bila kita semayang, Allah, aku serah diri pada Allah. Makcik-makcik pula, Allah, aku surrender padamu ya Allah. Kenapa bila semayang surrender pada Allah, luar pada semayang tak surrender? Salah tu. Luar dalam kena surrender kepada Allah. Luar dalam kena serah diri pada Allah. Sebab itulah makna Islam. Apa benda pun ikut. Tapi Ustaz, tapi apa? Iyalah kan? Iyalah apa? Allah kata manusia ni sebaik-baik kejadian, ahsani taqwim. Jadi bila dah beranak apa semua, apa siapa nak kena bersunat pula? Sedangkan Allah kata manusia ni sebaik-baik kejadian. Allah jadikan sebaik-baik dah. Pak siapa nak kena sunat lagi? Saya kalau orang laki-laki bersunat, saya tak kisah Ustaz.
ini anak perempuan saya, kenapa nak sunatkan dia? Nanti kita potong dia punya nafsu dia. Oi. Sian dekat orang perempuan. Saya kata dalam Islam yang bersunat pada orang perempuan hanya bahagian sikit saja disuruh buang, bukan hantarah sampai habis. Sikit saja. Tak sikit saja pun saya rasa berat lah ustaz. Nampak? Ni dia zaman sekarang ni. Dia tak masuk sepenuhnya dalam Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Maknanya dia belum faham apa makna Islam. Allahkah yang jadikan dia? Ya. Allahkah yang jadikan abang? Kan. Allah kan? Ya. Allah jadikan sebaik-baik bentuk kejadian kan? Ya. Itu yang saya tak nak buang tu. Itu yang saya tak nak sunat tu. Dan kalau saya tak nak sunat anak saya, ustaz nak kata apa? Saya kata aku suka hamkan anak aku. Duli apa aku? Allah yang jadikan anak abang. Perintah bersunat itu siapa yang perintahkan pula? Allah jadikan anak abang. Betul? Betul? Correct? Correct. Betul? Betul. Allah yang jadikan anak abang, Allah yang perintahkan dia disunatkan. So, orang putih kata, so what? Apa masalah? Allah yang jadikan anak abang, Allah yang perintahkan dia disunatkan. So what? Jadi malam ni dapat so what sudah. Hampir dengar ceramah Ustaz Kazim, dapat apa? So what? Kalau hak tu pun tak dapat, bodoh orang tak. Allah jadikan kita, Allah yang suruh buat. So what? Ikut sajalah. Ikut sahajalah, itulah nama dia Islam. Tosa bantahlah, itulah nama menyerah diri. Yang ni orang tak boleh terima faham Islam tu. La yabqa minal Islam illa ismuhu tu. Tang situ lah. Dia hanya Islam pada nama ya. Allah kata, siapa yang potong tangan, mencuri. Siapa yang mencuri, potong tangan. Allah kan yang buat tangan? Ya. Tangan kita siapa buat? Allah. Yang mencuri siapa? Kita. Allah kata apa bagi orang mencuri? Potong tangan. So, potong je lah. Potong. Dia yang buat tangan, dia suruh potong. Pasal jahat mencuri. Kita pula, fikir pula. Dah. Kita sebenarnya dalam kehidupan kita sebenarnya apa? Kita tak boleh potong tangan orang ni, zalim lah, apalah, suk tulang lah, suk tangan lah, apa semua ni. Dia balik-balik rumah dia, isteri kena rompak. Kena ikat mulut kau. Anak dia kena ikat, hak anak jantan kena belasah, lembek kena belasah ni. Barang mah hilang. Duit hilang, kereta 3 biji hilang, 8 orang rompak rumah dia. Dia pun telefon Tok Imam, Imam rumah saya habis, rumah Tok Imam habis, Tok Imam satu kampung datang. Allah, aku kalau dapat orang ni kepelupuh, nampak tak? Aku kalau dapat siapa hak rompak rumah aku ni, seksa anak bini aku kepelupuh, aku potong tangan dia. Direct, automatic, secara tak langsung dia sebut, dapat aku sial, aku potong tangan dia pak ni. Ada tak dia kata, kalau lah aku dapat orang yang curi rumah aku ni, aku penjara 2 tahun. Ada tak? Ada dia sebut 10 tahun aku penjara. Taubat lahum, tak ada. Balik-balik pula ada masjid, di masjid bantah, mana boleh. Ada pi sebat orang 100 kali, pi rejam orang, zina lah apa. Balik-balik ke rumah, anak dia kena rogol. Umur 12 tahun. Bukan kata anak dia saja kena rogol. Kambing hadapan rumah dia pun kena. Menung kambing tu. Pun kena.
Celaka sungguh sampai dia tak mek kambing mengenang tak. Agak-agak apa perkataan yang pertama yang keluar daripada mulut bapa dia bila tengok anak dia kena rogol? Kalau aku dapat jantan keparak ni, aku bunuh dia. Dia takkan sebut kalau aku dapat jantan keparak ni, aku penjara dia 20 tahun. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Dia mesti nak hang rogol anak aku, hang mampu rejam sampai mati. Mati budak ni hang rogol, pancung sampai mati hang. Inilah dia peraturan. Peraturan itu peraturan siapa? Allah. Dengan sekali orang buat, dilaksanakan hukum, orang lain semua takut dah. Tapi berapa ramai yang belum lagi tuan-tuan nak merasakan Islam tadi ni. Bandingan Islam tu apa? Yang katakan menyerah diri itu apa? No, isteri kita. Seminggu lewat haid, 2 minggu lewat haid, 3 minggu lewat. Bang, dah lewat 3 minggu. Pi beli COVID punya test. Isteri dia kata, abang weh, ni test COVID. Saya punya pregnancy test. Oh, bukan sama. Malahnya dapat lelaki bodoh ni. Pi beli 2 lain. Besok pi hospital, pi klinik. Doktor kata, kak dah mengandung, tahniah, puan dah mengandung. Ya Allah. Tadi punya derah berjalan. Sa kata mengandung. Ya Allah, tak larat lah. Alah, terus tak larat. Nampak benar nipunya tuan. Balik-balik tu pi kedai DIY terus. Beli baju mengandung. Tu bukan baju mengandung, bang. Oi. Tu baju hujan. Oh ya ke? Nampak kembang macam baju mengandung. Malang sungguhlah dapat lelaki bodoh ni. Tuan-tuan, baru tahu kemarin doktor kata mengandung. Hari ni isteri kita pakai baju maxi dah. Pergi kerja pakai baju mengandung. Mengandung ke? Oh, mengandung. Padahal kemarin pakai seluar elok ya. Mula-mula dia boleh melompat. Mula-mula dia boleh berjalan derah. Tapi lepas tu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Daripada kecil perut dia, lama-lama jadi besar. Susah atas susah, kata Allah. Pi mana pun duk bawa anak dalam perut, susahlah. Tidur tak boleh terlentang dah. Duk kona saja tidur. Mengiring kanan, mengiring kiri. Nak pi motong getah kena bawa. Adik oi, mak kita mengandung kita lu, dia motong getah, dia bawa kita duduk dalam kebun. Bukan dia tinggal kita kat rumah. Umur 7 bulan mengandung buat keluar Ustaz. Adik duduk Ustaz, mak pergi motong getah. Saya mak balik motong, adik masuk balik lah. Anak pun hangguk, mana ada Ustaz. Naik bas buat tu, pi masak yang tu macam tu lah. Bila nak beranak, ya Allah. Seksanya nak beranak. Tolong. Allah. 4 botol air selusuh. Tak beranak. Duduk hospital tu. Dulu-dulu beranak ramai-ramai. Orang Melayu, orang Cina, orang India semua beranak. Allah, meriahnya. Kita pak tu duduk kat luar, duduk tunggu. Bunyi budak teriak, anak aku bah. Tak lagi. Dalam ramai-ramai duduk lawan nak beranak tu, siapa agak-agak tuan-tuan yang paling kuat menjerit? Tanya Kak Leha, dia ada pengalaman. Hak kita ada Allah. Allah, tu kita. Hak orang tu, comeng. Hak seorang lagi agak-agak bunyi apa? Tak pernah faham, tak faham sudah. Allahu Akbar, sakit tak tahu nak habaq lah. Celuh keluar budak tu, lega lah.
Pok tidur terus. 2 jam lena. Tengok nurse Cina. Mai letak di sebelah. Hilang sakit tadi ni. Mai laki dia masuk. Nurse Cina kata, abang sudah boleh ajan. Encik sudah boleh ajan. Pak tu pun ketak-ketak-ketak pergi ambil tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cina boleh tanya, sudah tukar si kalang. Lepas tu dia tanya ada isteri dia. Sakit ke yang? Sakitlah bang. Doktor jahit banyak bang. Cik tak larat lah. Cik tak mau dah anak. Kalau abang nak anak lagi, abang lah beranak, cik tak mau dah lah. Tu, kata teruk beranak tu. Tapi anak ni makin lama makin comel. Potong rambut cukok lah, kepala licin. Pipi ni macam kuih pau. Oh, seronoknya. Oh, tangan, lengan ni macam roti pau. Berketul-ketul macam roti tu, ya Allah. Paha tu, ya Allah, macam ayam. Rasa nak gigit, ngap. Oh, seronoknya. Anak tadi boleh berjalan. Kita suruh dia pergi ambil bantai, jenis pak, jenis malasnya. Adik, ambil bantai kat papa. Budak tu pun heret lah. Pak malas nak tengok bola. Bila anak tu besar pula, boh lah raga. Pak wak naik motor keliling kampung. Oi, seronoknya ada anak. Tiba-tiba Allah kata, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu. Allah kata pada Nabi Ibrahim, sembelih anak engkau. Dahlah susah mengandung, dahlah sakit beranak, dahlah anak tu comel, dahlah anak tu boleh buat kawan, dahlah anak tu boleh buat teman, boleh buat suruh, datang perintah Allah kata, Ibrahim, sembelih anak engkau. Tanya kat isteri dia, macam mana ajar perintah Allah bang? Buatlah. Bayangkan kalau akak jadi isteri Nabi Ibrahim. Macam mana aja? Abang tak rasa. Abang ingat senang ke beranak tu? Abang tak rasa kita teruk beranak lah. 9 bulan duk bawa dia senang-senang nak sembelih. Sudah entah. Pi tanya dekat Nabi Ismail, budak kecil. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi Allah menyuruh aku menyembelih engkau. Apa pendapat engkau wahai Ismail? If'al ma tu'mar ya abi. Buatlah apa yang Allah perintah wahai bapakku. Ismail boleh cakap macam tu padahal dia nak kena sembelih. Dia tak minta tangguh, Pak, kita mesyuarat lah, panggil Tok Ketua, panggil pengurusi masjid, Tok Imam bincang lah, kan boleh buat gitu aja. Pak pun satu tidur tak basuh kaki. Main mimpi macam-macam, sembelih orang lah, apalah. Nabi Ismail tak kata macam tu. Nabi Ibrahim kata dia nak buat, Ismail kata buatlah bapak, isteri dia kata buatlah abang. Pak siapa? Islam. Itulah Islam. Allah kata buat, buat. Jangan bantah. Itulah nama Islam. Apa makna dia? Menyerah kepada Allah. Dan bila menyerah kepada Allah, akibatnya baik, bukan akibat dia buruk. Bila engkau buat laksana hukum sebat bagi orang yang berzina, isteri engkau selamat, anak dara engkau selamat, anak teruna engkau selamat, engkau pun selamat. Tak ada siapa dapat penyakit AIDS, tak ada siapa dapat penyakit HIV, tak ada siapa yang buat jahat, tak ada siapa yang curang, aman. Tak ada siapa yang rompak engkau, tak ada siapa yang curi harta benda engkau, aman. Akibat engkau taat kepada Allah, nama dia Islam. Yang ni orang tak mau faham apa makna Islam. Buat saja dahulu. Tapi kita hari ni fikir. Akhirnya
Ayat ketiga surah Al-A'raf, kita tak ikut. Quran kita tak ikut. Yang kedua yang kita nak ikut tu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni baru nak masuk tajuk ni. Maulidun Nabi ni. Oi, lama tak? Tadi mukadimah. Oi. Mukadimah sejam. Oi. Isi berapa jam tu je. Saya kata tadi pukul 10 baru nak habis. Ini baru nak masuk tajuk dia. Yang tadi mukadimah, nak sampai tang sini ni punya jauh pusing. Tak boleh bantah Allah, tak boleh bantah Quran. Serupa itulah tak boleh bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bantah. Tak, kalau saya bantah Nabi Muhammad jadi apa kat saya? Bukan jadi kat hang, jadi kat kami. Kalau kita bantah Nabi, bukan jadi kat hang ya. Semua negeri jadi. Akan tunggu, bala akan sampai dengan sebab kau bantah Nabi kau. Di dalam Al-Quran ada 114 ayat menceritakan tentang umat-umat Nabi yang terdahulu. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaum Lut, kaum Musa dan sebagainya. Ada 114 ayat mengatakan bahawa umat yang terdahulu lagi canggih daripada kita. Tuan-tuan balik buka di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cerita kepada kita. Terlalu banyak ayat di dalam Quran yang menceritakan umat dahulu. Asyadda minhum quwwah. Mereka lagi dahsyat kekuatannya daripada kamu. Mereka lebih memakmurkan bumi lebih daripada kamu. Allah Ta'ala sebut, mereka memakmurkan bumi ni lebih daripada kita. Sebab tu kalau tuan-tuan rajin, kita semua ada TikTok, kita semua ada internet, kita semua ada YouTube. Ada orang kata ni haram ustaz, benda-benda ni haram. Haram kalau hang tengok benda-benda haram. Pas mayang maghrib, buka TikTok. Buka-buka, main dengan sebelah isteri duk panjang tengkok duk tengok gambar. Tengah duk tengok tu keluar gambar perempuan seksi. Hei, ya Allah, apa ni pakai lagu ni? Astaghfirullahalazim. Oi, marah dia tuan. Bini duk sebelah. Tak marah je nak. Apa nak jadi orang lah ni? Hei, teruk sungguh abang. Itulah kata Allah. Isteri pun pergi ke dapur masak nasi. Dia cari balik. Tak mana. Dia gagal duk cari balik gambar ni. Tuan-tuan kalau cari benda haram, jumpa. Sebab tu saya pun main TikTok. Tapi saya buat cerita hak baik. Saya tarik orang dakwah. Saya tarik orang mengaji. Saya tarik orang cinta masjid. Saya tarik orang mai kuliah. Kesan daripada TikTok ni laju tuan-tuan. Saya tak heran bila anak-anak muda saya sekarang ni punya ramai yang mai kuliah saya sebab dia join TikTok. Jenis stopper semua ni. Tak faham, tak faham dah. Geng stopper, jedak-jeduk. Masjid pun kena ada juga TikTok. Tok Imam pun kena main TikTok tak? Tapi jangan pakai sepeda saja. Aduh, ni bukan imam kita ke jangan. Cuba tonton Google dalam internet. Apa benda yang mereka jumpa dalam kubur-kubur, dalam makam-makam orang-orang yang dulu-dulu. Mereka jumpa dekat dinding tu gambar helikopter, gambar kapal terbang, gambar kereta kebai, gambar kapal selam. Ada dekat dinding gua tu. Yang dilukis di dinding gua tu, nama dia Raqim. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, rakam. Merakamkan album. Merakamkan album. Dia rakam di situ. Di mana ayat Ar-Raqim?
di dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka golongan 10, golongan ashabul kahfi itu dan ar-raqim yang mereka tulis di gua itu adalah benda yang hebat? Jangan, kata Allah, tak hebat tu. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim, apakah kamu menyangka pemuda gua dan ar-raqim itu tanda-tanda kekuasaan yang hebat? Allah kata tak hebat lagi, ada lagi yang hebat. Yang ar-raqim itulah yang ditulis di gua, yang mereka sembunyikan, yang mereka jajah masuk dalam negara-negara Islam, mereka cari binatang tu lah. Yang Mak Saleh masuk di negara-negara Islam, dia menjajah negara Islam. Dia bukan cari rempah mak ngahoi. Dalam buku sejarah kata, Portugis datang ni nak mencari rempah ratus. Tuan-tuan ingat Bruno Fernandes tu nak makan mi kari ke? Dia nak cari rempah ke? Tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo orang Portugis tu nak cari halba ke? Mereka mai ke negara kita, mereka mai ke negara Islam sebab mereka nak mencari tamadun orang Islam yang telah hilang beribu-ribu tahun dahulu. Tamadun itu ada dalam tanah, ditimbus. Tamadun itu ada dalam gua. Tamadun itu ada dalam piramid. Ada dalam piramid. Dan piramid ni tuan-tuan ada di seluruh dunia. Bukan hanya ada di Mesir. Piramid ada di seluruh dunia. Kerana ketamadunan pada masa itu sangat hebat. Bila mereka mengetahui akan berlakunya kehancuran besar-besaran, maka mereka mula menyimpan segala khazanah di dalam piramid yang kukuh tadi, supaya ilmu itu tidak hilang. Itu cerita piramid, dia bukan cerita kubur. Dia bukan kubur. Dia tempat menyimpan khazanah kemajuan dunia. Sebab mereka ni waktu itu mereka maju. Mereka tahu satu hari akan musnah dalam banjir yang besar, dalam kemusnahan yang besar. Mereka simpan supaya teknologi tak hilang. Nanti boleh bangkit balik, tengok teknologi, majukan balik dunia. Sebab itu mereka datang ke seluruh dunia mencari teknologi. Mereka jumpa, mereka bawa balik ke negara mereka, dan negara mereka menjadi maju. Itulah nama dia Perancis. Negara yang dipanggil revolusi perindustrian. Negara yang membawa revolusi industri menjadi moden. Bermula di Eropah. Di mana? Di Europe. Di mana? Di Britain. Di mana? Di British. Di mana ni? Di Perancis. Di Jerman. Maka negara-negara ini mengambil harta daripada umat Islam di seluruh dunia dan mereka menjadi maju. Mereka bawa balik harta tanah Melayu balik ke England, mereka majukan England. Mereka bawa balik khazanah orang Melayu, mereka belajar tentang tamadun orang Melayu. Dan mereka kata orang Melayu bodoh, orang Melayu tak reti nak buat jarum, kami yang pandai, maka mereka jadi kaya dan mereka kuasai dunia. Mereka boleh buat kapal terbang, mereka boleh buat kapal selam, mereka boleh buat bom, mereka boleh buat senjata, mereka boleh buat kapal terbang. Balik buka dalam sejarah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut bahawa umat dahulu kala lebih canggih daripada kamu, tapi dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Kerana mereka menentang dan membunuh nabi-nabi mereka. Tuan-tuan buka dalam surah Yasin. Mereka bunuh 3 nabi. Mereka bunuh 3 nabi. Masya Allah. Dalam surah Yasin tu. Faja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat tu turun pasal apa? Depa tangkap 3 nabi ni.
id arsalna ilaihimus. Baca kan ayat tu? Ketika dihantarkan kepada mereka 2 nabi, kami hantar lagi seorang nabi. 3 nabi ni umat kaum tu tangkap dan nak dibunuh. Bila mereka nak bunuh nabi tadi, datang tukang kayu. Wajah min aqsal Madinah, yang beriman pada 3 nabi ni. Dia kata pada raja, jangan bunuh 3 orang nabi ni. Mereka tak salah. Mereka nabi. Ikutlah mereka. Mereka tak minta upah. Mereka tak minta upah. Mereka nabi. Kenapa nak bunuh? Tuan-tuan, laki-laki yang berdakwah tu mati dibunuh. Dalam riwayat sebut, mati dipijak beramai-ramai. Bayangkan kalau seorang dipijak oleh 100 orang, agak-agak berapa minit dia tahan? Siapa yang nak jadi model? Duduk kat luar tu, kita pijak ramai-ramai. Agak-agak 5 minit dia boleh hidup. Pijak tang kepala, pijak tang perut, pergi henyak pula, terkeluar isi perut, mati. Tak dan 10 minit. Tak dan 10 minit kena seksa, masuk syurga. Tuan-tuan sanggup tak? Mati kena seksa tak sampai 10 minit. Mati dia masuk syurga. Sanggup tak? Sanggup. Itulah yang berlaku pada laki-laki tu. Akhirnya dia mati. Terus tuan-tuan, malaikat pergi ambil roh dia, naik ke langit. Tunjuk kediaman dia dalam syurga. Punya seronok hamba Allah ni. Buka dalam surah Yasin. Dia nak selamatkan 3 ni. Akhirnya 3 nabi ni dibunuh. Apa jadi pada penduduk tu? Apa terjadi pada negeri tu? Balik buka. Allah Ta'ala datangkan kepada mereka satu letupan, satu gegaran yang menimbuskan mereka. Habis lingkup terus. Seolah-olah mereka tak pernah hidup dalam negeri itu. Tuan-tuan, balik buka satu tempat nama dia Pompei. Buka sejarah satu tempat nama dia Pompei. Pompei ni ada satu gunung, nama dia Gunung Vesuvius nama dia. Gunung berapi ni dia meletup dan menimbunkan seluruh rakyat Pompei. Tak ada apa-apa, tak ada tanda bam bagi sekali. Hamka dalam kitab dia kata, kisah Pompei sama sebiji macam kisah surah Yasin. Mereka ditimbus hidup-hidup. Dan sekarang orang menggali Pompei tu. Orang gali nak buat pembangunan, mereka jumpa kota Pompei. Dan mereka jumpa mayat-mayat yang masih elok. Mayat yang masih elok, yang sedang minum, mati. Yang sedang berzina, mati. Yang sedang meliwat jantan dengan jantan, mampus. Balik tuan-tuan, buka patung-patung. Bukan patung. Mayat-mayat yang diselaput oleh gunung berapi. Yang sekarang menjadi bahan sejarah. Tuan-tuan boleh pergi tengok di Itali. Nama dia Pompei. Allah ranapkan satu negeri. Tamadun hilang. Allah kata orang dulu lagi canggih pada engkau. Tetapi mereka bantah Nabi mereka. Allah ranapkan. Tuan-tuan bayangkan. Banjir. Tuan-tuan pernah dengar perkataan sehelai sepinggang? Sehelai sepinggang. Ustaz, saya tak ada apa, Ustaz. Rumah saya habis semua, tak ada apa, Ustaz. Selai sepinggang, Ustaz. Tak ada apa, Ustaz. Di belakang semua ada air. Habis, Ustaz. Tak ada apa, semua lah. Selai sepinggang, Ustaz. Itu nama dia selai sepinggang. Dia mai bah, dia bawa kepala ayam, dia hancur semua. Itu baru kepala ayam.
Kepala ayak ni dia turun pada atas, dia bawa kita hanyut segala rumah. Hak tak kena, tak kena. Hak kena teriak kayu balak main hentam rumah. Terapung habis kereta tu, duk berenang kereta tu habis. Tak tahulah kereta saya pergi mana, tak tahu saya tak tahu nak kata apa saya. Ada exit saya pun hilang saya. Habis. Itu baru setakat kepala ayak. 2 jam je. Banjir Nabi Nuh satu dunia. Banjir Nabi Nuh satu dunia. Kepala ayak dia satu dunia. Ayak daripada tanah naik, ayak daripada langit turun, berhimpun, hentam orang dalam dunia. Yang selamat satu kapal. Satu kapal selamat. Depa bantah Nabi Nuh, satu dunia Allah balun. Nampak? Nasib baik Nabi Nuh tu tak bantah Allah. Hei Nuh, buat kapal atas bukit. Cuba Nuh tu duduk di pematang kerak telunjuk. Nuh, buat kapal. Buat kat mana? Tu atas bukit tu, tak mana berapa orang? Hang seorang lah. Pasal buat atas bukit pula. Buat saja lah, banyak cakap hang ni. Tak ada saja tanya lah buat saya atas bukit ni. Ingat senang nak usul naik atas bukit tu. Kalau orang lain tolong tak apa, ni aku seorang. Itu Nuh pematang kerak telunjuk. Kalaulah Nabi Nuh lagu tu, habis semua. Tapi bila Allah kata Nuh, buat kapal atas bukit. Baik. Itulah Islam. Siapa tolong saya? Seorang hang. Baik. Dia tak letak jawatan. Tulis surat tu. Letakkan jawatan sebagai Nabi. Pecah kaca, pecah gelas. Harap, lepas pecah harap balas. Kalau Nabi Nuh tulis macam tu, mampu hentak. Buat kapal. Seorang-seorang pompang. Wa alwahin wa dusur. Buat daripada paku dan kayu. Paku dan kayu. Buat kapal. Buat kapal daripada paku, besi. Buat kapal daripada kayu. Maknanya orang dulu dah buat rumah. Kita belajar dalam sejarah bodoh tu, orang dulu duduk dalam gua. Masa bila? Orang dah buat kapal lah. Kapal tu besar pula tu. Bukan sampan, tangkap udang tu. Bukan. Kapal. Tapi kita duk belajar dalam sejarah, orang dulu-dulu bodoh. Duk dalam gua pakai syawat. Ni semua lawan Quran, tuan-tuan. Bercanggah dengan Quran. Nabi Nuh buat kapal, orang duk kutuk. Nuh gila. Dia tak kata apa. Dia tak kata. Kita kalau orang ejek macam tu, berhenti. Bila banjir datang, Nuh selamat. Ada tak Nuh kata, siapa gila sekarang? Padam muka. Wah, tak ada Nabi Nuh macam tu. Dia panggil pula, mai naik. Degil, pergi sudah tak mau naik. Itulah Nabi nak menyelamatkan. Tuan-tuan cuba fikir. Saya nak ajak tuan-tuan fikir. Kita ni bukan bodoh, tapi kita diperbodohkan. Adik-adik ni muda, fikir tu nama dia tadabbur. Mentadaburkan Quran, fikir. Adik-adik, ni Kak Leah hak depan ni, Blackpink ni. Dia lah siapa hari ngomong Blackpink depan tu. Cikgu sekolah ke apa tu. Kita fikir. Kapal Nabi Nuh ada 3 tingkat. Atas, bawah, tengah, bawah, tengah, atas. Dia bawa apa, Ustaz? Semua binatang naik. So, kapal dia besar mana? Kalau gajah pun naik. Kalau gajah berpasang-pasangan naik, agak-agak kapal dia besar masjid kita. Gajah seekor pun tak muat. Belum masuk rimau. Singa.
Beruang ke? Besar mana? Adik-adik pernah tengok gajah makan apa? Sekali dia makan berapa tan? Gajah bukan makan sikit dek, rimau bukan makan sikit dek. Jenis mentah kedarah semua tu. Soalan dia bawa stok makanan banyak mana? Nabi Nuh tu bawa stok makanan untuk mereka makan. Yang makan ni binatang, bukan Haji Dolah. Haji Dolah tak banyak kawan gaut. Makan Haji, gaut. Ni udang, gaut. Sotong, gaut. Ini binatang ni mana ada gaut, apa hang bagi ku makan? Dia simpan makanan dalam apa? Nombor 1, dia bawa makanan banyak mana? Nombor 2, dia simpan makanan dalam apa supaya tahan lama? Ada dia main longgok atas lantai ya? Tuan-tuan kena fikirlah. Dia campur-campur tak, dia buat bubung surah, tutup hang. Campur kacang kuda, kacang hijau, bubuk surah. Ni hak Nabi Nuh duk makan ni kata. Biar betul hang, takkan gajah makan kacang kuda. Takkan dia nak makan bubuk surah ni hang. Kuda gajah hak ni saja ada hak ni lah makan. Ngau makan dah. Cuba fikir tuan-tuan, berapa bulan depa belayar, berapa lama banjir nak surut satu dunia, depa duk di atas tu. Depa simpan makan dalam makanan tu di mana? Peti ais ke? Frozen ke? Ni otak fikir. Boleh faham? Maknanya kapal dia tu canggih. Bukan kapal kosong. Bukan kapal semata-mata kapal. Dalam dia ada apa? Ada apa malam dia tuan-tuan? Kena kaji. Dalam dia tu. Yang paling tuan-tuan kena kaji, pak duduk di atas bukit. Anak duduk di bawah bukit. Pak atas kapal, anak bawah bukit. Hujan turun, ayak naik, ribut. Tiba-tiba Nabi Nuh kata, "Wahai anakku, marilah naik. Tak apalah pak. Pak jalan je lah. Saya naik bukit lain." Cuba tuan-tuan bercakap dengan anak tuan-tuan, dalam waktu ribut, atas bukit seorang, bawah bukit seorang, agak-agak dengar. Kita yang rumah 2 tingkat, kita panggil laki kita pun dia tak dengar. Bang. Pak hang buat apa? Dia tengok TV. Abang tak dengar ke kita panggil? Mana aku dengar. Tu baru tingkat 2. Bayang ke atas bukit tu. Anakku. Ku. Mailah naik. Ada ke tuan-tuan? Boleh tak kalau saya kata tuan-tuan, Nabi Nuh AS ni, main naik kah? Naiklah hujan ni. Lagi banjir yang tak boleh duduk main naik. Tak apalah ya, tak ada apa. Tak. Boleh tak saya kata dia boleh guna benda ni zaman tu? Cuba fikir. Allah kata orang dulu lagi maju daripada kita. Tapi teknologi dia hilang. Kemajuan tu pupus. Sebab apa? Sebab Allah murka. Pasal apa Allah murka? Sebab mereka membantah nabi-nabi mereka. Soalan dia, kita bantah Nabi Muhammad, Allah murka. Punya teruknya kita bantah. Tapi kenapa Allah belum turun balak lagi? Sebab Nabi Muhammad doa pada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau turunkan balak kepada umat aku seperti mana balak yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum aku yang mereka bantah nabi-nabi mereka." Kalaulah doa Nabi ni tak makbul, lama dah banjir satu dunia. Kalaulah Allah tak perkenankan doa Nabi ni tuan-tuan, dah lama dah jadi Sodom dan Gomorrah, diterbalikkan bumi
Sebab ramainya hari ni jantan menikah dengan jantan. Ramainya orang yang buat maksiat. Allah boleh terbalikkan tuan-tuan. Bertukar jadi kera, jadi monyet sebab lawan Tuhan, macam umat Nabi Musa dulu. Tukar jadi beruk. Tapi kerana sayangnya Nabi pada kita, Nabi doa pada Allah, janganlah jadikan umat aku macam dulu. Ampunkanlah mereka, ya Allah. Begitulah sayangnya Nabi pada kita. Cuba kita tanya, bagaimana pula sayangnya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.